What lah, Tia? Why are you in my life? Hi everybody, apa khabar today? So today saya akan live with my dad because I think it's very important for us to know our rights, to have a knowledge. Makeup bag baru tiba 5 hari menunggu. Wow, 5 hari menunggu tau. Kira tau. 5 hari tu okey lah. Tapi banyak juga benda-benda yang lambat sampai. It's not our fault guys. Kadang kita dah post tapi dia agak lambat ya. You guys have to understand juga because post laju pun I think dia pun banyak masalah juga kan. Nak menghantar tu. Jadi sekejap Okay, so today katakan I nak live dengan my dad. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Abah. Hai Nana. Can you hear me? Yes, I can. Hello? Everybody, can you hear everyone clearly? Kenapa? Sorry. Okay. I try to put the topic here kat sini kejap. Okay, Abah, okay, since saya nak buat the topik ni, Abah mungkin boleh ceritakan serba sedikit about your background because why we're gonna talk about this. Ni ada kena mengena dengan undang-undang juga. Kenapa you are able to talk about undang-undang bahagian ini? Abah ceritakan dulu, Nana nak type topik ni supaya orang tak masuk tanya banyak kali topik apa kita bincang hari ni. Okay? Okay. So, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat puasa semua. Abah rasa semua orang pun tahu Abah Nana ni adalah bekas seorang pegawai polis, ya betul. Untuk makluman, Abah dah bertugas dalam pasukan polis selama lebih kurang 36 tahun. 36 tahun. Dan 3 suku daripada perkhidmatan Abah dalam PDRM adalah di dalam cawangan jenayah. Abah bermula daripada pegawai penyiasat jenayah yang menyiasat, yang standby dekat balai tu 24 jam sehari untuk menyiasat kes-kes jenayah yang dilaporkan. Lepas tu, as time goes by, Abah naik sikit jadi senior investigation officer ataupun pegawai penyiasat kanan. Lepas tu Abah kerja, lepas tu lagi Abah naik jadi ketua Jabatan Siasatan Jenayah Daerah. Alright. So meaning banyak masa Abah dalam pasukan adalah berkenaan dengan siasatan jenayah dan yang melibatkan kes-kes jenayah. Dan di antara perkara-perkara yang Abah rasa, everybody can address me Abah, okay? Because most of Nana's friend panggil Abah, senang kan? Di antara kes-kes yang berlaku ya, macam dalam sesi kita yang lepas, kita tengok kita jangan jadi judgemental ya, bila ada apa-apa yang berlaku, seseorang tu melakukan jenayah. Ini termasuk juga kes-kes jenayah yang mana melibatkan dia mempertahankan diri dia. Kan? Kenapa dia menjadi jenayah?
Maka hari ini kita akan sama-sama berkongsi pengalaman Abah supaya viewers kita ni dapatlah tahu sedikit sebanyak bagaimana cara-cara untuk mempertahankan diri. Okey. Alright. Biasanya Abah, orang selalu cakap macam for me macam takkan kot jadi kat aku kot. Like kalau kita nak tengok bila kan waktu untuk kita mempertahankan diri, normally kalau wanita it's bila orang cuba nak ambil kesempatan, masa ragut mungkin, masa rogol mungkin kidnap, dan mungkin masa-masa tu lah kita nak mempertahankan diri kita. Some people they are scared, dia orang takut nak pertahankan diri dia sebab dia rasa dia tak ada hak itu, ataupun dia takut nanti at the end of the day kalau aku pukul dia ke, aku cocok dia ke dengan pisau ke, nanti aku pula kena masuk penjara macam tu kan. So benda-benda macam tu lah sebenarnya ramai orang tak tahu kenapa dia orang perlu tahu undang-undang ni juga. Sometimes orang kata tak apalah, biarlah bila benda tu jadi nanti we deal with it. Right, that kind of mentality. Yes. The thing is kebanyakan sekarang ni kalau kita tengok dekat media sosial kan, baru semalam abang tengok ada satu WhatsApp group Abah lain forwardkan satu video di mana seorang peragut telah berjaya ditangkap oleh orang ramai dan peragut itu telah dipukul dengan begitu teruk sekali. Alright. Mereka yang melakukan, orang yang melakukan ini rasa mereka berhak mempertahankan lah kan, apa tindakan mereka buat tu adalah betul. Tapi nanti kita akan pergi lebih detail lagi yang mana perbuatan itu adalah satu perbuatan jenayah. Tak boleh. Walaupun orang tu buat salah, maksudnya walaupun orang tu mencuri, orang tu meragut, kita ni tak boleh pergi pukul dia sebab kita geram. Tak boleh. Orang awam tak boleh, polis pun tak boleh pukul penjenayah. Tak boleh. Iya. Kan? Sebab kadang-kadang kita kat kampung tu kan dapat tangkap, geram. Yelah. Jadi banyak berlaku tujuan kita baik. Tapi salah dari segi undang-undang. Kan? So topik kita ni agak membosankan lah kalau cerita pasal undang-undang ni kan. Ada tak siapa-siapa sini yang suka baca buku undang-undang? Kan? Dia orang suka baca gosip bah. Gosip juga. Dia orang suka yang itu. Nak tahu siapa bercinta dengan siapa. Itu lebih interesting. Yes. But then again kita mengambil initiative because to me I am so happy because I have you as an abah to educate me, dan dalam masa yang sama juga why not kita educate orang ramai juga benda ini, sebab kepentingannya mungkin kita tak nampak, mungkin kita tak buat, mungkin kita tak hadap dia, tapi bila kita tengok orang lain buat ataupun orang tu berlaku dekat tempat lain, kita at least kita ada knowledge itu, kita ada pelajaran mengenai itu, kita boleh decide ataupun kita boleh tolong ataupun kita boleh bagi nasihat apa yang sebaiknya. Itulah ya. Jadi korang yang malas belajar sikit benda ni. Okey? Waalaikumsalam kepada yang memberikan salam. Ada seorang tadi Abah terbaca dekat bawah tu, dia kata dia student undang-undang lah. Dia belajar undang-undang. Dan tentunya dia boleh share dengan kita juga bahawa membaca buku majalah gosip lebih menarik daripada baca buku undang-undang. Kerana sekiranya buku undang-undang tu kita baca, kalau tak ada cikgu, memang kita susah nak faham. Pasal perkataan dia berbelit-belit. Betul. Jadi, macam kita baca Quran juga, kita belajar Quran pun kita nak kena ada cikgu. Betul. Kerana kadang-kadang interpretasi kita tu kurang tepat dan sebagainya. Kan? So kalau kita tengok
undang-undang tertinggi negara kita ni adalah Perlembagaan Malaysia. Kalau kita tengok artikel 5, dia kata dalam tu tak ada siapa-siapa pun dalam dunia ni, bukan dalam dunia lah, dalam Malaysia lah, pasal ini adalah Perlembagaan Malaysia. Artikel 5 kata tidak boleh dimatikan ataupun tidak boleh dicabut nyawanya. Tak boleh. So meaning, kalau kita nak mempertahankan diri kita hingga mendatangkan kematian kepada orang ini, makanya kita telah mencabul artikel 5 Perlembagaan. Betul tak? Betul. Kan? Kalau kita tengok pula lagi, artikel 13. Artikel 13 Perlembagaan juga mengatakan bahawa tak ada siapa pun boleh dilucutkan hartanya. Maknanya kalau abah ada duit abah, tak ada siapa-siapa boleh ambil. Okey? Tetapi ada clause dalam perlembagaan, kalau kita tengok baik section 5 ataupun artikel 5 ataupun artikel 13 ni, dia kata kecuali mengikut undang-undang. Faham. Kan? Alright. So, kalau kita tengok section 96. Section 96 kanun keseksaan. Ini dah keluar daripada apa ni perlembagaan ni, kita pergi pada kanun keseksaan lah. The main penal code yang kita gunakan di Malaysia ni, Okay. Section 96 kanun keseksaan mengatakan sekiranya sesuatu itu dilakukan atas sebab mempertahankan diri ataupun harta benda, ia tidaklah dikirakan sebagai satu kesalahan. Okey. Abah, kalau kita tengok dekat soalan ni, rata-rata memang tanya soalan apa yang kita bincangkan. Kita nak masuk ni, Abu Naimi kata, tuan, macam ada history case tu, dia dirompak berparang, so ada pergelutan dan perompak ni tak sengaja terbunuh kerana dari tindakan orang yang dirompak. Yang macam ni yang confused. Itu satu. Satu lagi kita gabungkan daripada Hafiz Matisa, katanya, salam tuan, apa yang kita perlu buat untuk menyelamatkan diri sekiranya kita berada dalam suatu keadaan tanpa mencederakan penjenayah. Dan ada juga soalan daripada Yana juga lebih kurang sama. So basically, I think yang orang tak faham tu, diorang tak tahu sampai point mana yang kita boleh bunuh ke, kita boleh rodok ke, kita boleh selamatkan diri kita. Ke ada option lain? Okay. Yes. Jadi tak apa, kita simpan soalan-soalan tu, yang mana soalan-soalan tu akan dapat terjawab dengan sendirinya apabila kita carry on dengan perkara ni, okey? Okay. Bukan saja kes-kes yang disebutkan oleh viewer kita tadi. Kita tengok tak berapa lama dulu ada satu kes seorang lelaki Melayu yang mana rumah dia telah dimasuki oleh penjenayah di Terengganu, kes Zulkifli Ismail di Kertih dalam tahun 2016 dulu. Jadi dia pun overcome the culprit, penjenayah itu, dan akhirnya penjenayah itu mati. Zulkifli ditangkap dan dituduh membunuh. Okey. Kemudian kita ada juga satu lagi kes. Kes Kalai Shelby. Ini kira kes-kes yang besar lah. Kalai Shelby di Ipoh. Kalai Shelby di Ipoh ni, kita cerita sikit lah macam mana senario dia, okey? Supaya mungkin viewers kita akan boleh faham. Dia ni seorang isteri lah, dia ada anak seorang. Kedua orang macam tu lah. Jadi dia ada seorang jiran. Seorang jiran yang mana jiran tu minat dekat dia. Kita bagi menarik lah sikit sesi kita ni kan. Kalau tidak serius sangat undang-undang ni, kalau tak ngantuk kawan-kawan kita semua. Tapi dia cerita betul lah. Jadi kita betul, it's a quoted story lah, case betul. Jadi satu hari suami dia tak ada, suspek dah datang ke rumah. Sebelum ni pun dia usah-usah lah, selalu usah-usah masa dia tengah sirai baju ke. Nanti jiran dia selalu siul-siul dekat dia, membuat sign language yang menunjukkan
keinginan Flirting lah. seksual. Flirting lah. Okay. Macam tu. Jadi satu hari dia pun masuk ke rumah, suami tak ada. Jadi kalau Shelby pun nampak jiran dia tadi masuk ke rumah dia, dia pun takut. Dia dah tahu orang ni masuk, suami aku tak ada. Mesti ada hal yang nak dibuat kan? Jadi dia pun lari ke dapur. Dia lari ke dapur, suspek pun kejar dia. Sampai dekat dapur, dia capai serbuk kari. Suspek pun datang dekat dengan dia, dia pun taburkan serbuk kari tu kepada suspek. Muka orang tu, okey, faham. Muka orang tu. Jadi orang tu pun ayah pun kena muka dia pedih. Kan? Okey. Dan kalau Shelby kemudian terus capai satu kayu yang besar, tak tahulah roller ke apa tak ingatlah, kita dah lama. Ketuk orang tu. Dengan geram dia ketuk, kepala mati. Dan kalau Shelby telah pun ditangkap dan dituduh di mahkamah di Ipoh dan dia kena penjara 2 tahun. Wow. Kenapa? Sebab dia bunuh orang tu. But okay, Cop. Okay, sebagai rakyat marhain, orang yang tak berapa tahu sangat undang-undang ni, okay, dia cuba mempertahankan diri dia. Ada 2 teknik. Satu dia baling kari, lepas tu dia pukul. Maksudnya kita sebagai mungkin orang yang trauma masa tu dia takut. Kan? Mungkin salah dia ketuk lah, mungkin dia dah letak kari tu, dia mungkin lari keluar rumah dan sebagainya. Tapi mungkin dia takut, dia tak boleh nak lari, so dia ambil keputusan nak ketuk tu. Dan kalau sesiapa yang disabitkan kesalahan membunuh, dia section berapa aku tak tahu ni bah. Maksudnya hukumannya lebih berat lagi daripada 2 tahun itu. Kan? Yes. Itu yang berapi lah, takkanlah bunuh 2 tahun je, dah mesti lebih lama. Tapi dia hanya kena 2 tahun because it's part of self-defense. Untuk makluman semua, bagi kesalahan bunuh, pertuduhannya di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh dengan niat. Membunuh dengan niat. Yang tanpa niat ni pula, kita tengok Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Yang ini bunuh tanpa niat. Dia ada A dan dia ada B. So kalau Shelby dituduh di bawah 304 B. Dia tak boleh niat nak bunuh. Okay, first and foremost Abang rasa elok juga Abang ceritakan dulu cerita apa kena undang-undang ni, kemudian baru kita soal jawab sedang sikit supaya orang faham dan okay. So kalau kita tengok Seksyen 96 kata tak menjadi kesalahan kalau kita mempertahankan diri kita. Kalau kita tengok Seksyen 100 Kanun Keseksaan pula, bilakah hak mempertahankan diri sehingga boleh mendatangkan kematian itu boleh dijalankan? Mengikut Seksyen 100 kata, apabila sesuatu serangan yang menimbulkan rasa takut akan kematian atau cedera parah. Contohnya, Abang tengah duduk dekat sini, tiba-tiba orang masuk, tendang pintu dengan parang, serang Abah macam tu. Abah rasa takut akan kematian. Okey? Ataupun cedera parah. Timbul aja rasa takut tu, Abah dah ada kuasa untuk menjalankan hak Abah sebagai mempertahankan diri Abah. Okey, satu, bila serangan itu menimbulkan rasa takut akan kematian atau cedera parah. Nombor 3, undang-undang juga mengatakan sekiranya serangan itu menimbulkan rasa takut akan dirogol. Timbul rasa takut. Contohnya Minah duduk dekat kampung kan, dia tengah mandi kat kampung dalam bilik air, tiba-tiba pintu bilik air tu ditendang. Satu orang datang, badan besar berbulu, nampak macam nak rogol dia. Jadi dia pun takut. Alright? Itu dia pun ada hak. Kemudian seterusnya adalah serangan untuk memuaskan nafsu luar tabi'i.
Tu luar lain tabi'i dengan inilah macam rogol lelaki dengan perempuan. Alright? Kalau luar tabi'i ini dia apa ni sikit lah. Lelaki dengan okay. Kan? Lelaki Liwat. dengan lelaki, perempuan dengan Berkata perempuan lah. perempuan dengan perempuan mana boleh. Tak ada eh? Liwat. Tak, kalau Kan? macam ada seorang perempuan, mungkin pengkit datang, attack anak. Ah. Tak boleh. Mungkin juga. Kerana kalau kita fikirkan, jaranglah berlaku benda macam tu kan. Okey, faham. Kemudian, sekiranya serangan itu adalah bagi tujuan untuk menculik atau melarikan orang. Kidnapping. Dan juga mengurung dengan salah. Itu section 100 kata. Kan? Kemudian, section 103 pula, 103 Kanun Keseksaan mengatakan hak mempertahankan diri, mempertahankan harta benda kita bagi serangan-serangan bagi tujuan rompak, pecah rumah malam hari. Pecah rumah ni dalam undang-undang kata pecah rumah bila orang tu masuk rumah kita secara tidak sah pada waktu matahari terbenam. Kalau siang tak ada hak itu. Dia kena malam je. Lepas tu khianat dengan api. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita dengan tujuan membakar, khianat dengan api. Alright? Itu boleh juga Boleh. Okey. Jadi ramai yang tanya, bilakah hak mempertahankan diri itu bermula dan bila hak mempertahankan diri itu berakhir? Kan? Hak mempertahankan diri bermula mengikut section 102 Kanun Keseksaan, sebaik saja rasa takut timbul. Sebaik saja rasa takut timbul. Rasa takut apa? Yang apa takut tadi, yang apa ni, nak takut dirogol ke, takut cedera parah dan sebagainya lah. Dan dia tamat apabila rasa takut tu hilang. But it's really hard to prove that even in court. Nak cakap, I masih lagi rasa takut sampai habis proses saya bunuh dan tanam. Contoh. Yes. Okay, kita ambil satu kes Kala Shelby tadi. Okay. Kala Shelby tadi, okay? Suspek masuk rumah dia takut. Betul? Dia ada hak. Okay. Orang ni pun selalu ada bubuk vulgar sign dengan dia, jadi dia pun macam rogol ni. So dia takut, timbul rasa takut, dia rogol. Dia ada hak. Okay. So dia lari ke dapur, dia ambil apa ni, kari tadi, bubuh kat mata orang tu. Mata orang tu dah tutup. Bila mata orang tu dah tutup, kalau Shelby tadi, dia mempunyai option lain. Dan dia tidak takut macam mana dia takut di rogol tadi. Taklah kata hilang 100% ketakutan dia tu, tetapi at that time, at that point of time, dia dah boleh lari. Dia boleh lari tanpa memukul hingga menyebabkan kematian kepada suspek. So, section 102 kata macam tu. Timbul rasa takut, ada hak. Bila hilang rasa takut, tak ada hak. Ataupun kalau kita ada option yang lain. Begitu juga kalau kita tengok section 105, kalau kita tengok, sama juga. Harta benda kita ni, takut hilang. Timbul rasa takut. Tapi bila benda tu kita dapat balik, contohnya kita dapat balik, dan hak itu kita dah tak ada. Okey? Jadi, kalau kita tengok kes tadi, kita dapat faham bahawa tindakan yang kita ambil hingga mendatangkan kematian kepada penyerang itu bergantung kepada kita. Dan kalau kita tengok secara amnya, hak mempertahankan diri dan harta benda ni
tertakluk kepada had-had yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kita tidak boleh mengatasi ataupun membuat lebih daripada apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang. Dan semua kes subjektif. Kalau kita nak kata saya tahu, saya takut, saya rasa saya dah hilang takut, itu semua pihak polis akan jalankan siasatan lah. And most of the time is it gonna include like pakar psikologi ke? It depends. Kalau orang tu segar bugar, sihat, mental dia sihat dan sebagainya, dan tak adalah kita nak minta apa bantuan daripada psikologis dan sebagainya. Tetapi ada juga kes-kes yang mana serangan itu mengakibatkan satu trauma yang ekstrim. Right? Nah, jadi itu kita perlukan juga tengok dia punya mental state macam mana. So banyak lagi lah sebenarnya kalau kita nak tengok secara detailnya dia boleh pergi on and on and on and on. Tapi sebagai kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu hak kita bila kita boleh mempertahankan diri. Orang masuk rumah, orang nak rogol, orang apa, itulah tadi yang Abah sharekan tadi, bila kita rasa takut dan bila hak itu hilang, bila rasa takut kita tu dah tak ada. Tadi ada seorang tanya tu pasal yang Zulkifli tu yang mana yang Terengganu tu Kertih. Kertih tu. Di Kertih. Apa cerita tu dia kena apa? Dia dituduh membunuh, tapi lepas tu apa-apa dah tak follow lagi kes tu. Apa akhirnya kes tu terjadi. Jadi kita tengok, jadi kalau kita tengok ada satu kes lagi yang mana dua beradik ni dia bekerja di satu kedai game, tak silap kedai game. Dia tengah tidur kat kedai game tu, ada suspek masuk ke dalam kedai tu cuba untuk pecah rumah kat situ. Siang? Dia malam. Okay. Malam ada hak. Okey. Kemudian dua beradik ni tadi berjaya menangkap apa penjenayah itu tadi, pukul sampai mati. Dan kedua-duanya dituduh bunuh dengan niat. Wow. Bunuh dengan niat is first degree lah. First degree murder. First degree murder lah. Kalau banyak orang tengok cerita American movies kan, first degree murder. Netflix. Kan? Okay. Jadi secara ringkasnya, sekiranya kita ada option lain. Hai Brian. Hai. Sekiranya kita ada pilihan lain, kita boleh dapatkan bantuan. Contohnya kita dapat bantuan. Yang tak dapat bantuan, contohnya kalau kita dalam bilik air. Contoh kita ambil dalam bilik air. Bilik air kita kan biasanya kecil kan. So tak ada option, kita nak lari pun tak boleh, pintu ada satu. Orang tu datang. Kita timbul rasa takut dirogol ataupun diliwat. Tak ada option lain. Right? Kebetulan pula kita tengok ada mob dalam tu. Dalam bilik air ada mob. Kita pun capai batang mob pun kita pun wodok biji mata ke mulut suspek tu. Dan anda rasa justify tak? Boleh. Sebab apa? Sebab ni siang ke malam? Siang. Siang. Alah, siang susah pula. Apa tadi tak kat siang, malam je. Ini dekat dalam toilet. Tapi ni rogol boleh. Boleh Pak, boleh. Tujuan dia rogol. Boleh. Pasal apa? Dia tak ada pilihan lain. Okay? So, dia takut trauma, ambil batang mop, cocok, orang tu mati. Justifiable. Setelah polis jalankan siasatan dululah. Okay. Kes lain pula, contohnya Minah tengah berjalan di jalan tepi jalan kat taman perumahan ke, tiba-tiba datang seorang suspek, londeh keluar depan dia, kejar dia. Dia rasa apa? Mesti dia rasa takut kan? Betul. Tengok londeh keluar tu, takut kena rogol. Terbit rasa takut akan rogol. Rogol termasuk dalam section 100 tadi. Alright?
Tetapi kita kena ingat, kebetulan pula si Minah ni tadi dia ada pistol lah contohnya. Pistol. Dia pun keluarkan pistol sebelum tembak penjenayah tu. Justifiable tak? Boleh. Kenapa? Sebab dia timbul rasa takut dirogol. Tetapi kalau ada pistol, dia mungkin dah rasa dia tak takut. Betul tak? Sebab dia rasa dia lagi powerful pada orang tu. So kalau dia tembak dia dah salah. Betul tak? Dan dia ada option. Contohnya option dia dekat, abang cakap tadi, dia dekat jalan besar, dekat jalan taman, yang mana dia boleh menjerit minta tolong daripada orang. Dia boleh lari. Dia boleh lari. Dan sekiranya dia ada pistol lah, contohnya dia ada pistol, dia akan keluarkan pistol, dia tunjuk dekat suspek tu. Suspek tu mesti takut. Kalau suspek datang juga, dia boleh tembak satu kali di udara, jadi suspek mesti takut. Dan dia hilang rasa takut tu. Sekiranya dia tembak juga, dia salah. Jadi satu kesalahan. Okey, Cik Bah. Tadi ada orang tanya apa beza siang dan malam. Okey, siang dan malam mungkin awak baru masuk. Siang dan malam tu hanya untuk pecah rumah saja. Okey, untuk pecah rumah di malam hari, then you ada hak untuk mempertahankan diri. Kalau pecah rumah siang hari, kita tak ada hak untuk boleh mempertahankan diri lah, tapi tidak boleh menyebabkan kematian lah. Correct me if I'm wrong. Okay, so malam hari hanya untuk pecah rumah sahaja ya. Kalau rogol tu siang, malam, subuh, maghrib, lepas asar. Pecah rumah, pecah rumah siang pun boleh. Boleh, sekiranya kita tengah duduk dekat rumah macam ni, boleh orang tu datang nak curi barang rumah kita, tapi dia bawa parang. Dan kita rasa takut. Siang ni, kita takut pasal rumah kita tinggal kita seorang ke, dengan isteri kita ke, dengan anak kita yang kecil. Datang dengan parang, nak parang kita. Kita dah tak takut pasal pecah rumah tadi. Kali ni kita takut kita kena cedera parah ataupun mati. Yes. Kan? Dan Abah sebagai seorang ahli karate ni, sekali jotos saja boleh menyebabkan kematian. Faham? Okey. Balik semula walaupun pecah rumah di siang hari, tapi kita akan ada hak itu bila timbul, poin yang pertama timbul rasa takut akan kematian, jadi hak tu ada. Korang faham tak ni? Tak faham tanya lagi soalan ni. Ada beberapa soalan. Cubalah baca-bacalah soalan-soalan tu, nanti Abah pun tak apa-apa nak nampak, nanti nak bertanya dengan Abah lah kan. This is very interesting. How did the court justify bunuh dengan niat dengan tanpa niat, since very subjective. Kadang-kadang dia kata dia tak ada niat, tapi dalam hati kecilnya berkata dia sebenarnya ada niat nak bunuh orang tu. Yes. Good question. Siapa yang tanya tu memang bagus. It's a very good question, Yana. It's a very good question. So macam mana kita nak tuduh 302 ke, 304 ke kan? 302 bunuh dengan niat, 304 tanpa niat, A ataupun B lah, 304 B, A dan B. Okey, macam ni. Sebelum kita menuduh di mahkamah, sebelum dituduh di mahkamah, polis akan menjalankan siasatan. Okey, kita ambil satu kes A lah. Kes A. Hai Dek Ye tengah. Oh, Dek Ye Dek Ye, be careful. Singapura sana dah teruk. Kan? Kes A. Okay. Kes A. Minah dan Abu couple. Dah couple 10 tahun. Belum kahwin dia. Tak ada jodoh lagi. Couple 10 tahun. Tiba-tiba Minah kahwin dengan Husin. Kau ajar Minah ni, cinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. After 10 tahun kan. Dan Abu ni Abu ni dah banyak melabur dah. Belikan rumah kos rendah kepada si ni, beli handphone top up tiap-tiap bulan. Hari-hari dia kahwin pula dengan Husin. Ajar Minah. Kan? Tiba-tiba tengok si Minah dijumpai mati. Post-mortem telah dijalankan, dia pasti dia telah mati, dicekik. Contoh dicekik. Alright?
kemudian mayatnya dibakar. Kejam betul. So bila polis menjalankan siasatan, polis dapati bahawa si Abu ni dah sejak putus dengan si Minah tadi, dia dah macam stres lah. Dia macam, dia bercerita dekat orang, marah betul dengan si Minah, kan? Kemudian dalam masa siasatan tu juga dapati bahawa Abu ada beli petrol sebelum kejadian. Petrol tengah murah ni. Petrol tengah murah pula tu, beli banyak. Kan? Ada CCTV nampak beli dekat Petronas ke kat mana. So dalam siasatan kita, kita dapati bahawa kematian itu, contohlah tadi kita ceritakan, dia ni ada dicekik dan dibakar. Dalam masa siasatan kita berjaya lah, contohnya dapat kesan cap jari Abu ni tadi. Walaupun dah dibakar. Ya? Walaupun ya, ada yang kalau dah bakar memang tak dapat apa pun. In case lah kalau kat bawah pun bakar, katalah dapatlah fingerprint dia dekat mana-mana lah. So kita boleh kaitkan dengan si Abu ni, dan kita boleh katakan dia ni premeditated, dirancang, kerana dia dah buat perancangan. Dalam semua kes-kes bunuh, kita ada satu perkara yang mesti kita establish, iaitu motif. Apa motif? Right? Jadi kita dapatkan motif dia. Dia nak bunuh dia kerana jealous. Dia meroyan. Dia ada beli petrol. Alright? Dan katalah dia ada cap jari dan sebagainya, dan dia ataupun ada saksi kata dia dilihat berkelahi sebelum kejadian itu. Alright? So dalam siasatan kita dapati memang ada turutan yang boleh kita mengatakan bahawa Abu telah membunuh Minah. Dengan motifnya dia dengan niat, dia ada motif dia kerana dia ditinggalkan oleh si Minah. Kalau bunuh tanpa niat, contohnya dalam kes Shelby tadi, kes Shelby tadi, ingat yang dekat Ipoh tu, dia dah baling kari, dia capai besi dan dia ketuk kepala suspek dan suspek mati. Dia tak ada niat pun nak bunuh. Dia tak ada pun buat perancangan untuk membunuh suspek itu. Okey. Kenapa kalau kita tengok kemalangan jalan raya yang menyebabkan kematian tidak dikira sebagai bunuh? Sebab dia tak plan. Dia tak plan. Okay, Kan? since you cakap pasal kemalangan jalan raya, that recent, I think few cases about this drunk driver langgar orang dah mati. Dan ramai juga orang demand untuk hukuman yang paling tinggi untuk diorang ni, sebab yes, walaupun dia tak niat, tapi dia tahu dengan dia minum, dia mabuk, the consequences is what, kan? Jadi it's sort of niat juga apa. Kenapa tak ada tindakan yang begitu tinggi di ni? Dari segi undang-undang, kenapa drunk driving punya kes tidak dianggap sebagai membunuh dengan niat? Okey. Abah tak pernah kerja dalam trafik, tapi Abah tahu bahawa drunk driving yang hingga menyebabkan kematian ni, Seksyen 41 lah, Akta Pengangkutan Jalan. Dan kalau tak silap Abah, Akta Seksyen 41 tu maksimum dia I think 20 years, 20 tahun penjara. Kita dalam penyiasatan dan mengikut undang-undang, kita tak boleh kata kalau aku mabuk, aku bawa kereta, aku langgar orang, aku mati. Orang tu mati? Betul tak? Aku mati. It may and it may not. Correct. Betul tak? So dalam kejadian ni, dia tak ada niat nak bunuh. Tapi dia tahu dia mabuk. Kan? Tapi dalam kes baru-baru ni kan, kita tengok seorang melanggar anggota polis meninggal dunia kan.
banyak orang cakap, oh ini dilanggar oleh pemandu mabuk apa semua kan. Siapa kita yang nak katakan dia tu mabuk? Sebab Kerana dia untuk mabuk. dia kena buat test. Okay. So, polis akan ambil darah dia dan akan kesan sama ada kandungan alkohol ada dalam darah ataupun tidak. Dan sekiranya ada, barulah kita klasifikasikan sebagai memandu sampai mabuk hingga menyebabkan kematian. Okay. Okay. But still because it's macam orang jadi tak takut lagi because alah kalau kau terlanggar kau tak niat tapi kau mabuk. Kita sekarang nak beritahu kalau kau nak mabuk kau jangan bawa kereta, kau naik cab ke Grab ke apa, sebab dengan kau mabuk tu kau boleh menyebabkan kematian, and you should know that's the risk, that's the consequences it's happening. So jadi orang nak mabuk nak bawa kereta pun orang dia akan takut, shit aku akan bunuh orang, you know. Sebab sekarang ni tak ada kesedaran tu, orang tak rasa takut sebab oh okay mungkin kena denda, okay penjara, you know, because it's supposed to be simple because the effect of what he did is huge to that person kan, to the family. Tak boleh Bang. Kita kena faham juga bahawa undang-undang ni dia menjaga orang awam, orang ramai dan orang ramai ni adalah terdiri daripada orang yang biasa dan juga orang yang melakukan kesalahan. Okay, the idea is, contohnya macam kes ragut tadi. Orang dah ragut, orang pukul. Peragut tu dapat tangkap dah dipukul. Okay, nombor satu, orang yang meragut tu memang salah, dia dah salah ragut dah. Dalam kisah bangun ni dia dah dapat. Kan? Dan apa pula hak dia? Hak dia sebagai seorang rakyat, warga negara kita, sebagai seorang manusia, apa hak dia? Okey, kalau kau ragut, hukuman kau adalah penjara, denda dan sebagainya. Tapi adakah kau patut dipukul? Tak. Jadi undang-undang juga menjaga dia ni. Protect juga. So kita kena balance. Got it. Macam tu. Got it. Maybe it's hard to swallow because kita selalu tengok penjenayah ataupun orang jahat tu hanya dia je yang patut dikenakan tindakan ataupun kenakan hukuman dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang melakukan kesalahan pula ke atas penjenayah tu, kita pun dikira macam pelaku juga, melakukan penjenayah juga. Ya. Yeah. Undang-undang ni dia jaga dua-dua. Okay. Dia jaga dua-dua. Alright? So any other question? Okay, ada orang tanya kenapa drunk driving causing death tak digubah undang-undang tu supaya hukuman lebih berat. Pendapat Tuan Muazzan please. Apa bah hukuman dia bah sekarang ni for now? Kalau tak silap 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Right? Dan I think 2018 ke 2019 ada menteri dah tablekan balik pindaan kepada undang-undang ni untuk menjadikan hukuman lebih severe. As you know, undang-undang kita digubal di parlimen. So ada dah usaha untuk meningkatkanlah hukuman bagi drunk driving ni. Right. Walau bagaimanapun belum lagi ada dah proposal, dah ada RUU dia, RUU rang undang-undang dia, tapi belum diluluskan oleh parlimen lagi. Patut di-upgradekan. Kalau kita tengok 20 tahun tu, alright, 20 tahun penjara. Bukannya kata sikit kan, banyak kan, 20 tahun masuk penjara kot. Tu tapi dia orang cakap kalau 20 years sentence is max, kalau bicara guna lawyer bagus dapat di-discount lagi. Hak untuk menjatuhkan hukuman dia terletak kepada hakim. Okay. Hakim. Mengikut undang-undang, hakim mempunyai kuasa. Jadi kita tak boleh petikaikan. Mungkin dia first offender, mungkin dia dalam keadaan tu dia muda, kan? Ada banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira. Jadi tak adalah kata kena bagi semua kes semua bagi maksimum, tak. Pasal kalau kita tengok kes
contohnya kan curi kat supermarket. Curi dekat supermarket sebab anak-anak dia lapar. Dia dah tak ada option lain. Right? Dia pun pergi mencuri. Jadi kalau curi dalam bangunan ni, dia ada hukuman sekian-sekian banyak. Alright? Dan hakim fikir daripada siasatan polis menunjukkan bahawa dia sebenarnya curi cuma roti untuk bagi makan anak bersama dengan susu. So tentu hakim tidak akan bagi maksimum. Kan? Ada juga undang-undang yang memberi kuasa kepada hakim untuk just bound over jamin untuk berkelakuan baik tanpa kenakan lain-lain tindakan dan sebagainya. Itu terpulang kepada pihak hakim. Yeah, but at the end of the day, siasatan tu yang paling penting to know apakah hukuman yang setimpal dengan dia. Abah, I just want to share with you, I watched this documentary on Netflix. Kalau Abah sempat, Abah boleh tengok trial of apa nama ni, Gabriel Fernandez. It's a 8-year-old kid, 8 tahun. Dia didera oleh mak dia dan boyfriend mak dia sampai dia mati dalam masa 8 bulan. You know. So the DA, District Attorney, tak tahu Malaysia panggil apa lah, tengok Mak Salim punya, tak tahu Malaysia panggil apa, nak bagi kes itu kepada first degree murder. Even though it's bukan just lah, it's a child abuse punya case. Tapi this is, dia kata yang paling tinggi sekali dia orang nak sabitkan adalah bunuh dengan niat. Walaupun dalam jangka masa 8 tahun. And then the guy got convicted for first degree murder because menyebabkan kematian melalui torture. Macam tu. Kesian bah cerita tu, ada like 6 episode. So bila Nana tengok tu, kita tengoklah proses dia. Orang tu kena tunjukkan evidence kenapa sebenarnya dia patut kena hukum mati ni kan. Ada juga yang pembela tu kata, oh okey, memang dia abuse tapi dia tak niat pun nak bunuh. Dia niat untuk give a lesson sebab masa tu dia tengah rage, dia tengah marah. So yang orang jahat ni bukan orang jahat. yang defendant ni cuba untuk membuktikan dia bukan niat. Sebab kalau dia ada je sedikit kelumit daripada juri tu kata okey dia tak ada niat, so dia tak akan dapat first degree murder punya hukuman bunuh tu pun. But at the end Nana tengok hakim juga yang decide whether bukan hakim, juri. Kat Malaysia ada juri ke bah? Tak ada. Kita dah tak ada. We do away with juri. Dulu ada, sekarang dah tak ada. Okay. Sebab juri ni pun memainkan peranan penting juga kan. Sebab kalau dia kata macam tak lah, tapi sebenarnya kau memang jahat gila kot. Tapi just because juri kata macam okay, dia ni kena bagi chance lah. Benda tu dah tak anonymous, benda tu jadi tak boleh nak jatuh hukum. But then again it's really good. I really like to watch all this trial because bila kita tahu macam mana proses tu, it's not easy sebenarnya untuk convict orang dalam satu-satu jenayah yang orang buat tu. Tak senang nak jatuh hukum tu sebenarnya. Yes, sistem keadilan di Amerika agak berbeza dengan sistem kita di Malaysia. Lain Pak? Dekat Malaysia ni lain sikit. Cara prosedur dia lain sikit. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, apabila berlaku sesuatu jenayah, alright? Jenayah, polis akan menjalankan siasatan. Siasat, ambil gambar, pergi ambil forensik apa semua gebuk-gebuk, dapatlah tangkap suspek. Alright? Dapat tangkap suspek, pihak polis akan mencari keterangan yang boleh mengaitkan suspek dengan kes itu. Keterangan-keterangan, contoh-contohnya cap jari ke, ada orang nampak, saksi nampak dan sebagainya. Dan kemudian siasatan itu kita siasat dalam satu file, nama file tu IP lah, kertas siasatan. Polis kita akan hantar kepada pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Okay. Timbalan Pendakwa Raya akan tengok file tu tadi, tengok dari segi perundangannya macam mana. Cukup tak keterangan yang boleh mengaitkan suspek ni dengan kes itu. Dan sekiranya pihak Timbalan Pendakwa Raya rasa kurang kuat kes ni, bukti yang ada tidak mencukupi, maka pihak Timbalan Pendakwa Raya akan meminitkan balik kertas siasatan tu kepada pihak polis dengan memberi
arah-arahan tertentu. Contohnya sila dapatkan keterangan saksi dengan lebih jelas berkenaan dengan time, dengan masa dan sebagainya. So Dan pendakwa polis raya akan ni jalankan. power lah. Timbalan pendakwa raya ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk membuat pertuduhan kepada seseorang. Dia je yang mempunyai kuasa. Polis tak ada kuasa. Polis cuma siasat. Okey. Polis siasat, hasil siasatan bagi dekat timbalan pendakwa raya. Timbalan pendakwa raya dia rasa benda ni cukup keterangan dan dia kata boleh tuduh, baru tuduh. So polis tak ada kuasa. Polis ada cadangan dalam meminitkan kertas siasatan tu kepada pihak timbalan pendakwa raya. Pihak polis dapati keterangan yang ada mencukupi untuk menuduh suspek ini di bawah seksyen sekian. Cuma boleh mencadangkan aja. Faham. Gitu. Okey, ada soalan Laikat tak ada juri. Oh, tak ada juri. Okey, faham. Okey, ada soalan daripada Muhammad Latif ni, kata mempertahankan diri, elak kena rogol, perogol mati. Kenapa yang mempertahankan diri disabitkan kesalahan? Nah, kita dah bincang dah ni tadi. Sebenarnya bila rasa takut dirogol tu hilang, kita tak ada hak. Mungkin contoh orang tu nak rogol, datang rogol aku, ambil pisau jak sebab masa dia tengah takut. Cocok orang tu mati, dan insyaAllah tidak akan disabitkan kesalahan lah sebab dia justify. Rasa Kalau dia tu. tidak ada pilihan lain. Kalau tak ada pilihan lain. Kalau tak ada pilihan lain. Kalau boleh lari, maksudnya ada pilihan. Maksudnya tak boleh bunuh. Yes. Jadi kepada Muhammad Latif tu, kena faham situasi tu macam mana. Orang tu datang nak rogol dah ni, dia kata orang ni nak datang nak rogol aku dah siap-siap bawa pistol. Datang peng tembak, tak boleh. Satu lagi perkara yang menarik di Malaysia ni, berbanding dengan di US, ataupun di England, mempertahankan diri tu, diri kita sendiri, kalau dekat Malaysia ni, mempertahankan diri kita sendiri dan juga mana-mana orang. Contohnya, Abah bawa, Abah nak pergi kedai, tiba-tiba Abah nampak ada satu orang lelaki sedang dipukul oleh seorang lelaki lain. Okey. Abah sebagai seorang awam ada hak untuk mempertahankan orang tadi yang kena yang mangsa tu tadi. Kita ada hak. Tapi kalau dekat England tak ada. Kalau dekat England kalau tak silap Abah, kita cuma boleh bantu orang yang kita punya saudara mara dan sebagainya. Dekat Malaysia tak ada. Siapa pun kita boleh tolong bantu. That's why kita tengok ada banyak kes ragut kan, banyak orang tolong tangkap dan sebagainya kan. Tapi kadang yang tangkap pun excessively lah. Dan kalau kita tengok section dalam undang-undang juga mengatakan bahawa hak mempertahankan diri ini tidak boleh kita gunakan sekiranya dilakukan oleh penyawat awam. Penyawat awam maknanya macam polis, macam dalam MCO ni kan, ada askar. Penyawat awam, contohnya dia datang dengan pistol. Polis datang rumah kita dengan pistol. Kita takut pistol tu boleh tembak kita mati. Tapi orang yang datang tu memperkenalkan diri dia sebagai polis. Tunjuk kad kuasa ataupun dia beruniform. Walaupun kita rasa takut, tapi kita tidak ada hak. Faham. Right? Penyawat awam. Nombor dua, sekiranya hak ini tidak ada lagi apabila kita sempat untuk mendapatkan perlindungan daripada pihak berkuasa ataupun kita dapat lari dari tempat tu. Jangan suka-suka pula kita, alamak barang Lazada dah sampai. Shopping kat rumah je. Kan? Beli baju raya walaupun tak raya tahun ni. So ingat, kita jangan eksesif, tidak boleh melebihi daripada apa yang perlulah. Kalau kita ada pilihan lain, kita kena ambil pilihan yang lain. Selain last minute tak boleh buat apa-apa, barulah kita boleh datangkan kematian terhadap penyerang kita itu. Ya, I mean kalau kita fikir secara common sense pun, kalau kita fikir secara rasional pun, untuk kita bunuh orang tu, nyawa orang tu, kalau kita boleh elak, walaupun kita yang dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan takut tu, kita sepatutnya
ambil option untuk tidak bunuh kalau boleh. Okay, so Yes. hak untuk membentangkan diri sampai menyebabkan kematian ni hanya bila kita dah tak ada option lain. Lain. Yes. Okay. Ada satu kes pun landmark case juga. Kes ini melibatkan seorang lelaki berumur lebih kurang 80 tahun kot. 80 tahun. Ya, secara ringkasnya lebih cerita dia lebih kurang macam ni lah. Dia bawa kereta, kemudian ditahan. Datang satu orang suspek dengan kayu. Nak menyamun dia ke. Jadi dia timbul rasa takut. Right? Lepas tu, dia ni ada pistol. Dia ni doktor ke lawyer macam tu lah. Seorang lelaki Singh. Dah tua ni apa pun dah tak ingat. Kes ni pun landmark case juga. Jadi, dia boleh lari. Tempat tu dia boleh lari. Dia ada pilihan lain. Dia ada pilihan lain. Tetapi, dia keluar pistol, dia tembak penjenayah tu mati. Dan dia telah dituduh di mahkamah 302. Bunuh. Tapi dia dibebaskan. Kenapa? Tu bukan, dia dah tak ada hak dah untuk membentangkan diri sebab dia dah tak ada rasa takut tu. Tapi kenapa dia dibebaskan? Sebab dia tua. Dalam pembelaan dia kata saya sudah tua. Kalau saya tak tembak orang ni, nanti orang ni tadi akan menggunakan kayu yang ada, dia akan ketuk kepala saya, dia akan ambil pistol saya dan tembak saya. Saya sudah tua, saya sudah tak boleh lari, saya tak boleh. Kan? Dan hakim percaya dan kata okey, reasonable. So dia dibebaskan. So in short, setiap satu-satu kes tu dia adalah sangat-sangat berbeza-beza antara satu sama lain. Dan yang paling penting sekali, hendaklah kita ascertain niat tu. Niat boleh di ascertain dengan cara persiapan. Kalau orang tu mati kena racun, orang yang meracun tu ada rekod menunjukkan dia dah beli ke, dia dah simpan ke, dia buat sendiri ada perancangan ke, lah. Ada perancangan. Ya, macam tu. Tu dengan niat. Okay, faham? Wow. Very interesting topic kan, because banyak benda kita as a local ni atau citizen biasa ni tidak tahu kadang-kadang hak kita apa, boleh ke kita bunuh. Kadang-kadang kita rasa takut, kita sebenarnya ada option lain tapi kita pilih untuk bunuh, tak boleh sebab engkau akan disabit nanti. Okay, so you guys need to know, walaupun kita sebenarnya adalah mangsa, tapi kalau mangsa ada option untuk lari, untuk minta tolong, untuk apa, buat itu sampailah you like cornered, you tak ada option lain. Tak ada option lain selain daripada bunuh, barulah. Sebab bila siasatan tu dibuat, bila kita disabit dengan oh sebenarnya kau boleh lari, oh sebenarnya ada option untuk kau ni, tapi kau tidak memilih itu. Agak susah juga sebenarnya kan, sebab kadang-kadang orang tu memang totally innocent, kadang-kadang orang tu memang sangat-sangat takut, dia trauma, dia tak boleh think straight, because bila kita takut ni kita tak boleh fikir secara waras juga at the same time, right? Untuk kita compose. So that's why kita juga kena teach yourself to compose. So bila sekarang korang ada information, bila korang ada knowledge, so bila keadaan tu jadi, kau akan recall. At least kau tahu. Okay? Daripada yang tak tahu. So that's kelebihan untuk orang-orang yang ada ilmu yang lebih lah. That's why I like to share this. That's why I nak Abah datang dan kongsi juga untuk korang yang tengok yang follow Instagram saya. Saya tahu ramai orang di Anana kenapa Dana tak masak. You know, ramai orang suka kita. I suka juga benda-benda fun, tapi at the same time I suka juga kongsi benda-benda yang ilmiah. Macam Dana buat tabung talk show tu semua about financial. I love. So bila kita kehidupan kita akan menjadi orang yang lebih berguna kalau kita ada banyak ilmu di dada. So never stop learning guys. Kalau ada apa-apa question, kita akan bawa ke sesi yang lain. Mungkin korang boleh cadangkan apa agaknya topik yang sesuai, yang berkenaan dengan law, yang berkenaan dengan undang-undang yang kita boleh tanya dengan Abah nanti. Korang boleh DM dan saya akan ajukan dekat Abah lah. I think yang paling sesuai sekali Nana rasa kan Abah, because ramai yang follow Nana ni perempuan.
So most of them housewife. Kadang-kadang ada macam, for me ramai juga yang mengadu about domestic violence ataupun yang kena kurung walaupun tidak didera secara fizikal tapi dera secara mental, you know, ada ke undang-undang yang membela kaum-kaum wanita macam ini kan, benda-benda macam tu. Ataupun dari segi child abuse, contohnya kita tahu suami kita buat ke, isteri kita buat ke, tapi kita takut nak ambil tindakan, takut yelah sebab yang kita nak tuduh tu pun orang yang kita sayang kan. So benda-benda macam ni I think ramai juga wanita yang menghadapi situasi ni tapi tak tahu what's the best thing to do. Itu. Bercakap pasal perkara ni Nah, Abang pun dah fikir juga oleh kerana kebanyakan viewers Nana ni perempuan, so kita boleh buatkan apa perbincangan berkenaan dengan kes-kes yang melibatkan wanita macam sexual harassment, Sexual domestic harassment. violence. Dan Abah pun, Abah sebenarnya nak shout out juga lah dekat kawan Abah, Puan Jun. Abah dah message dengan dia baru ni, tanya kalau dia ada bahan-bahan berkenaan dengan apa ni, topik-topik yang berkenaan dengan wanita-wanita ni. So Puan Junainah ni dia bekerja dengan Abah dulu dan dia more tu kepada bahagian seksual perempuan dan kes-kes Right. So insyaAllah apa ni, sekiranya Puan Jun nanti ada benda macam tu, dia boleh bagi nota-nota kepada Abah kan, pasal Abah punya topik ni macam-macam lah sebenarnya. Selain daripada hak mendapatkan diri, Abah juga buat motivasi. Kan sekali nanti kita tak usah buat pasal undang-undang, kita cerita pasal motivasi pula. Exactly, but I think that's a good thing as well because I've been trying to help as much as I can. Ramai yang DM, banyak sekali apa, to be honest, masalah rumah tangga, masalah stress, depressed, macam mana nak build up confidence, macam mana nak rasa kuat. Kadang-kadang you in a toxic relationship but you don't know how to get out of it kan, apa consequences yang ada dan sebagainya. I think benda tu pun kita boleh kongsi because that is really close to my heart as well, to empower. Bagaimana menangani stres contohnya, ataupun mengenali potensi diri. Bagaimana berfikiran positif. Kan macam-macam kita boleh buat dah. Tapi ada kau nak tengok benda-benda macam ni nak? Orang tak tengok tak apa bah, yang penting niat kita. Again, niat kita, Nawaitul. Okay, so kita nak educate, kita nak sama-sama kongsi because to me kita macam Abah ada banyak sangat all this ilmu ni tidak menjadi elok ataupun tidak berfungsi kalau ilmu tidak disebarkan. Because Abah pun memang belajar dari segi psikologi and Abah pun memang motivator. So these things yang kalau kita boleh tolong orang Abah, walaupun seorang yang dengar tu, seorang tu kita telah improvekan hidup dia ataupun seorang tu mendapat kekuatan, seorang tu menjadi positif. Walaupun seorang je pun Abah, I think to me kita dah puas dah. At least kita we did our part. Okay, kalau ada orang nak tengok, tak apa. Yang penting kita sebarkan benda-benda yang baik insyaAllah. InsyaAllah. So insyaAllah kita akan carry on. Kita akan carry on. You let me know. Tengok untuk hari ni punya, tengok Abah dah cukur Abah punya misai dengan janggut, nampak kemas sikit. Hari ni nak kita boleh cerita. Nana pakai baju ini sebab Nana tahu Abah suka ini. Yes, Abah punya penyanyi favourite. Dan apa Mami. Abang rasa satu perkara yang kita perlu juga sebut, mungkin nanti kita on bila cakap pasal misai dengan janggut tadi, is on kita punya outlook, macam mana kita present diri kita. Love, that's my topic. Oh, okay. Kan presentation, impression manusia lain daripada kita dan sebagainya. Tapi satu perkara yang paling kita penting sekali selalu Abah ingatkan kawan Abah, saudara mara, anak-anak Abah, ialah apa orang fikir tentang kita bukan urusan kita. Correct. Kan? Walau bagaimanapun, kita naklah memberikan satu impression yang baik. Kalau orang cakap kita seleki,
kalau orang kata kita selekeh, kita marahkan orang tu, padahal kita memang selekeh. Walaupun bukan urusan kita, dipikir kita selekeh, tapi kita sebaik-baiknya menunjukkan satu yang baik lah, penampilan yang baik. Right. Berapa lama nak kita kat sini ni? Dah sejam lah, Abah. Dah 1 jam lebih sikit dah. Okay, lagi satu yang very interesting yang nak share dengan Abah juga tadi, Nana tengok Netflix, so banyak tengok Netflix kau ni. Dokumentari about Whitney, Abah ada 2. Abah tengok satu lagi dokumentari, bukan Can I Be Me, tapi satu lagi Whitney. It's Nana tengok tu nangis, Abah. Kan. Abah pun nampak aje macam ni lah. Kan. Pegang pistol sana, lompat sini kan. Tapi bila Abah tengok cerita-cerita yang sesedih, Abah pun menangis lah. Dan Abah sembunyi nangis. Kita sensitif. Sensitif lah. Yang Abah kalau rasa macam I need to cry, Abah suka tengok cerita apa tahu? Yang Got Talent punya ni. American Got Talent ke betul kan. How they perform, macam mana kan. Jadi kalau dia orang berjaya ke, dia orang tak berjaya ke, jadi kita rasa tahu. Kerana Abah percaya dalam hidup kita ni, kita perlu berusaha to achieve something kan. Jangan malas lah, dalam bahasa berkata lain, malas. Jangan malas. Kan? Tapi macam Nana lah, contohnya Nana pergi AF dulu kan. Apa persiapan Nana untuk pergi AF tu? Berbekalkan pengalaman Nana menyanyi lah dengan band Polis tu kan? Kan? I mean, to be honest, masa masuk tu je kau fikir kau pandai nyanyi masa tu. Macam boleh ni nyanyi ni. Sebab kau nyanyi dengan band Polis kan, sebab Abah ajak. So to be honest, sebab masa masuk tu memang tak ada plan. Tu kalau masuk kes jatuh bunuh tu Nana tak masuk 302 tu, Nana 304B. Tak ada plan, memang tak tahu apa. Masuk just because I think it's going to be fun. I like to sing. Basically it's just that. Okay. Just to share, this is part of kita nak cerita ni. I just nak share sedikit experience me and my dad. Saya seorang saja perempuan dalam adik-beradik saya, so saya paling manja lah. Ngaku paling manja kan. So yes. Tapi Abah memang garang gila. Dan ramai juga orang tanya macam mana growing up as a anak polis kan. Memang susah ke apa. I think to me growing up, I memang tak banyak kawan. Nana cerita itu kalau tengok, Nana tak tahu Abah tengok ke tak yang Nana cerita pasal kat Kelantan, Nana kena bully. Then tak ada ramai kawan masa tu. Because I always close dengan family. Because I have my dad yang cool gila, family semua best. So kita punya kawan, it's only for me, it's just my adik-beradik and my parents. And macam Abah mungkin ada juga orang tanya ke, Tuan kenapa anak kau masa tu tindik-tening apa semua kan? Tu orang tanya juga Abah macam tu kan, sebab Abah polis, anak kau pula macam tak semenggah macam mana kan? Sampai sekarang tak semenggah kan Abah, okay. Mungkin Abah boleh jawab satu tu, satu lagi masa Nana dekat dalam AF. Sebab masa Nana cerita tu, I really got emotional about it because Nana sedih because what you guys have been through masa sepanjang Nana dekat dalam AF tu. Actually Abah masa tu rasa apa sebenarnya? Bila masa mula-mula we are very hopeful. Kita menaruh harapan that you will last till the end. Right. Alah, it's a pertandingan. Lagi lama, lagi bagus. And kita usaha untuk ampuni kan. But then after a few weeks kan, yang banyak negative report, yang negatif terhadap Nana dan sebagainya kan. Mak dah upset apa semua. Abah cool je, Abah cakap this is life. Ini memang macam ni kan. So at one point kita kata baliklah Nah. Tapi tak boleh cakap. Balik pasal mak dah. Yalah, dalam hati kita kata baliklah. Biarlah tersingkirlah cepat sikit. Tak apa. We don't mind. We don't need all this negatif punya perkara-perkara ni. You know? Jadi yang efek sangat mak lah. Macam Abah I was apa kata orang more prepared lah. Benda-benda macam ni more prepared. Dan untuk correction masa Nana terkeluar tu, bukan Abah tak pergi itu bukan pasal Abah tahu Nana terkeluar. Tak. Pada malam tu Abah ada mesyuarat di Johor Bahru. Sampai hati Abah tak.
dalam mesyuarat tu Abah tak dapat pergilah, mak dengan Jaja apa semua pergi. So masa tengah mesyuarat tu dia orang mesej kan, kata okey Nana dah keluar. So perasaan bercampur-campur. Orang cakap okay, thank God finally lah kan. Mana apa pun I think I am very proud of you. You have proven yourself. Kan, you maintain to be you. You tak sway ke sana, tak sway ke sini. You're not trying to be Whitney, you're not trying to be siapa-siapa. You are you, you know. Macam apa? I am what I am. Dan itulah. Kerana kita tidak akan, apa kata orang, kita tidak akan berjaya untuk memenangi hati semua orang semua masa. Betul. You won't be able to please everyone all the time. Kan ujung-ujung je bila kita nak cuba sangat menjaga hati orang, ujung-ujungnya hati kita sendiri yang terluka. Dan Whitney cakap apa? The greatest love of all is loving yourself. Yes. The greatest love of all is to love yourself. Children love future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty that possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Take it, Abah. Abah masuk. Abah pun dah lupa lah lirik dia. Abah, sebenarnya Abah bukan lupa. Abah ingat, tapi Abah tak nak ingat sini pakai sumbing-sumbing kan. Abah dulu penyanyi kan? Semua orang tahu kan? Abah lah paling John Travolta masa tu. Untuk makluman semua orang yang ada kan, kita cerita keluar lah, bukan daripada tajuk kita kan. Abah ni dulu adalah seorang penyanyi juga. Penyanyi. Abah juga seorang MC. Abah MC, Abah DJ. Abah penyanyi juga sebenarnya. Dan Abah nyanyi daripada sekecil-kecil majlis. Dan pernah cerita Nana selalu cerita Nana kat orang-orang kan. Nana punya pengalaman kan. Abah cerita tu pengalaman yang sangat. Go Abah, go. Syahdu lah. Syahdu, okay. Syahdu. Cerita apa ni, Bang? Masa tu Abah muda, I was in my 20s, mid 20s, late 20s lah. Lepas tu Abah bertugas sebagai inspektor di Negeri Sembilan di Somban. Abah juga adalah pengurus band polis Negeri Sembilan tu lah. So masa tu tengah rock lah, tahun 80-an kan dia rock masa tu. Jadi dapat satu engagement untuk main. Memang banyak engagement kita, ada banyak main dekat dinner show, ada sebagainya lah. Tapi yang satu cerita yang Abah tak lupa ni adalah satu engagement di Expo. Nana tahu tak apa tu Expo? Expo macam Fun Fair kan? Kat Fun Fair. Fun Fair tu dekat Nilai lah. Dekat Nilai. Kan. Tapi kita charge murah je. The whole band dengan sound system apa semua dengan penyanyi apa semua 300 je lah. Wow. Those days lah, in the 80s lah, 300. Kalau macam dinner show 1,500 macam tu lah. So ini untuk 300 je. So Abah as a selain daripada manager, Abah juga ada penyanyi. So masa tu rock, Abah pakai singlet. Singlet warna merah, ikat tengkorak lah. Kan, lepas tu ada ikat kepala. Wow. Ikat kepala. Mana gambar tu, Pak? Lepas tu ada orang pakai bangle kan masa tu kan. Abah pakai gari. Gari tu kat tangan. Dia pula polis. Seluar kan. Seluar ketat nak kena pakai. Seluar tu dia punya kaki dia kecil tau nak. Masa rock dulu lah. Abah rasa slim fit. Nak kena bubuh beg plastik sarung kaki tu baru boleh masuk. Serap baru masuk. Maksudnya letak plastik kat kaki? Kalau tidak melekat kat kaki seluar tu. So sarungkan dengan plastik tu, jabir gelinya tu, kan? Baru boleh masuk kaki. Kan? Pendekkan cerita tu dah siap dressing apa semua kan. Pergilah dekat situ, dekat Fun Fair tu, kan? Ada pentas. Kita pun pergilah perform.
Abang rasa kan malam tu yang tengok kita punya persembahan tu kan, agak 5 orang je lah. Dah teruk-teruk ikat kepala dengan gari, dengan seluar ketat apa semua. Yang tengok 5 orang je lah. Tak cukup marketing lah Fun Fair ni, Tokyo Fun Fair ni. Tak, hujan. Lagipun hari biasa, hari kerja. Kita supplement band je lah. Kalau malam macam weekends, dia orang panggil search, panggil wing, kan. Ni weekdays lah, weeknight. Rasa dah kan. Walau bagaimanapun, kita dah dibayar untuk perform, kita pun perform lah. Beria-ria perform atas tu. Beria-ria perform. Apa nyanyi lagu apa masa tu bah? Oh, siapa nyanyi lagu orang putih? Orang putih, Money for Nothing, Soldier of Fortune. Wow, hebat. Oi, macam-macam. Oh, kan. Nana pun tahulah abang punya showmanship macam mana kan. Tapi okey, ingat dah tu, walaupun orang taklah rasa sedih sangat, sedih lah mati lah, tapi perform juga. Habis show, datanglah manager tu, okey lah, kita orang semua siap lah semua balik. Dia bagi payment lah 300. Duit RM1 dah. Alah. Duit RM1 dah. Duit masuk, orang masuk tu lah bah. Orang masuk. RM1 lah. Oh, sedihnya. Itulah lepas tu sedih lah. berapa orang? 5. 5 orang lah. Ambil RM60 semua RM1. RM1. Sedih tak? Sedih. Tapi okey lah, at least dia bayar. Dia tak adalah kata, oh tak ada orang kita tak ada mau bayar je pun. Sebab tak ada orang datang. Dia bayar, okey. Kan. Yang paling bahagia sekali bila menyanyi, bila abang nyanyi dekat satu function tu, Menteri pengangkutan masa tu. Wow. Siapa tu? Sambil Belu? Bukan menteri. Bukanlah Ling Leong Sik abang masa tu. Ling Leong Sik. Okay. Dia datang jumpa dengan abang. Dia cakap, Inspector, I think you have chosen the wrong profession. Dia cakap, ya tu. You should be a singer, not a police officer because you sing very well. Oh yeah. Kan? Jadi seronok lah hidup ni kan, lively. Mungkin orang pun tak tahu yang abah ni abah rasa kan, abah suka buat benda-benda baru yang abah tak biasa buat. Kan? Orang tak tahu abah pilot. Kan? Abah seorang pilot yang menerbangkan para motor. Oh, okey. Abah juga seorang scuba diver. Abah juga seorang biker. Abah seorang fotografer. Abah banyak benda apa karateka. Sebab apa? Abah bukan nak riak ni tau. Cumanya abah membagi satu inspirasi kepada yang ada pada hari ni, bahawa if I can do it, kalau abah boleh buat, kenapa yang lain tak nak buat? Kan? So buat. Belajar karate, belajar account, belajar komputer, belajar terbang, belajar, semua buat. Tengok. Dan bila kita dah tua macam abah ni, abah dah tua, abah rasa kan? Yes, I'm only 48. Abang rasa kan? At this time abang rasa I have done it all. Kan? Abang rasa aku happy lah kerana aku telah hidup. I have lived to the fullest. Right. Kan? Itulah. Jadi abang sukalah kalau anak-anak muda cuba. Jangan duduk dalam comfort zone kita saja dengan komputer saja, dengan game saja. Abah ada orang tanya, kalau tengok dekat feed abah tu lawa-lawa gambar yang abah post, semua tu gambar ambil sendiri ke? Data? Yes, abah lah seorang juru gambar wannabe juru gambar. I have spent lots of times. Abah ada banyak belajar fotografi, usaha untuk memperbaiki diri dengan online courses, belajar kat YouTube juga. Tapi online courses ni dia lebih systematic, you know. Cuma abah rasa dalam segi fotografi, masalah abah ni tu abah kurang creativity sikit lah. I am a more conventional punya shooter lah. Dia tak adalah macam ambil kepala sengit, ambil kepala macam tu, tak lah. Abah punya like
macam tu. Sekarang ni Abah more to landscape. Mhm. Dan sejak MCO ni Abah dah order dah macro lens. Nanti Abah akan ambil gambar semut belakang rumah. And gardening as well. Gardening, yes. Abah dah alihkan apa punya anak-anak sayur tu ke atas batas. Dan insyaAllah 2 bulan daripada sekarang kita makan. I think you should vlog it. You put on your Instagram, hari ni hari pertama. Nak buat apa. Nanti orang pun macam, aku pun nak menanam lah. I think it's really nice. Yelah, tapi itulah. Kalau main tanah ni tangan kotor nak pegang kamera, payahlah nak. Adalah Abah ambil sikit-sikit. Tapi nantilah insyaAllah. Apa IG Tu Abah? ada apa soalan lagi tak? Soalan. Mahazan. Apa IG Abah? Mahazan. Without Nana kan. Lawa gambar yang dia post. Ingatkan gambar dari Google. Ayo. Apalah kerjanya ambil kat Google. Abah memang suka. Abah kalau one thing that I learn about Abah that I think I have as well. If you're into that one thing, you go all out. Kalau macam you suka satu benda tu, you into it kan, you belajar, you go in depth in satu-satu benda tu, which is really good. Ada orang request Abah belanja satu lagu, banyak sebenarnya yang request untuk Abah nyanyi satu lagu. Daripada atas tadi. Okay, kita akhiri ni. Nyanyi kan? I believe the children of our future. Teach them well and let them lead the way. Teach them all the beauty they possess. Show apa nak? Show them all, betul tu. Sebab delay okay. Oh, delay kan? Nak lagi sekali kan? Chorus dulu, chorus. Wah, tinggi sikit. Macam mana chorus dia nak? Abah lupa. Chorus dia macam ni. I give them a sense of pride. And make it easier. Let the children laughter remind us of we used to be. And it started long ago. Long ago, never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity, because the greatest love of all It's is happening to me. Alah nah. Abah sekarang nak belajar nasyid pula lah. Tapi lagu tu memang best. Kalau korang tak pernah dengar lagu Whitney Houston, Greatest Love of All, I think that's satu lagu yang korang boleh dengar dan korang fahamkan intipati lagu tersebut, because it's a powerful of loving yourself. Gitu. Yeah. Abah lagu rock Abah. Tu lagu Whitney Houston. Lagu rock. Dire Straits. Oh, nanti Abah ambil gitar lah dulu ambil gitar ke apa. Nanti satu section kita kan. Satu section kita kalau jadi. nak tengok kan. Kita tunjuk Nah, nampak tak? Keyboard. Kita nak share sikit lah satu cerita. Sebenarnya Abah ni memang daripada muda dia memang minat muzik. Dia kenal dengan mak pun masa tu dia main kat KJ kahwin. Kan? So kita ni masa membesar, kita ada band, family band yang diberi nama apa Bah? The Frozen Frogs. The Frozen Frog, okay? Ataupun dalam bahasa Melayunya adalah The Katak Kejung. Okay? Yeah. Nana akan nyanyi, Abah main bass, Jajang main gitar, Didi main drum, Yeye main keyboard. Nana dengan mak nyanyilah, Abah pun nyanyilah kadang-kadang. The boys pun ada juga yang nyanyilah. Tapi that's our band. Ada masuk dalam majalah kan? Ada Abah? The Frozen Frog? Ada. Wow. The Frozen Frog tu ada masuk majalah keluarga ke apa ke. Abah pun tak ingat. Abah ada simpan majalah tu tapi dah pindah-pindah dah tak ada dah. Itulah ceritanya. That's why kita memang the whole family we love music. Gitu. Tapi Abah jadi polis lah.
pun manage band polis. Sebab Abah memang minat muzik. Anak-anak semua ikut minat Abah, semua pun minat muzik kan. Dan Ye pun dah jadi cikgu muzik. So siapa-siapa ada orang Singapore, case is very high kat sana COVID. My brother kat sana, Ye dekat Singapore, dia ajar drum. Walaupun dia sebenarnya belajar bukan main drum kan, dia belajar main accordion. Ye started off dengan piano. Bila pergi Aswara, dia main accordion. Rupanya dekat Aswara tu, selain daripada instrumen yang you main tu, you juga diajar untuk instrumen-instrumen lain. Which is very good kan? Yeah. Okay, kalau tengokkan macam semua benda Abah Nana boleh buat. Tertanya-tanya apa je Abah tak boleh buat. Abah tak boleh cakap orang Negeri Sembilan. One thing yang bestnya, my dad ni dia polis kan, dia selalu travel. Abah ni boleh cakap banyak gila bahasa. Dan Abah tak suka bahasa Negeri Sembilan tu yang Abah cakap lah. Cakap Sarawak boleh, cakap Iban boleh, cakap Kelantan boleh, cakap Utara boleh, cakap apa semua boleh lah. Kecuali Negeri Sembilan. Ni Mami ada ni. Boleh cakap Negeri Sembilan dengan Mami. Kenapa Abah tak suka? Abah yang tak suka Negeri Sembilan ni bukan pasal apa nak. Pasal Abah tak boleh. Dan tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tu yang tak suka. Kalau boleh tak suka. Macam Kelantan ke, Kedah ke. Bosnian pun cakap Bosnia. Cakap Bosnia, Abah cakap Bosnia. Sarawak, Abah cakap Sarawak. Dapat pula menantu orang Sarawak. Bahasa Sabah boleh? Sabah belum pernah pergi bertugas di Sabah. Of all the countries kan, Abah tak pernah sampai Sabah. Abah tak pernah sampai Sabah? Tak pernah. Nana tak pernah sampai Perlis. Perlis Abah dah biasa lah kan. I mean, of all the countries dekat Malaysia ni, cuma Sabah aja belum pernah sampai. Tak ada keperluan lah dalam masa bertugas dulu pun. Tak dipostingkan di sana. Faham? So, thank you so much Abah for today. Sarawak kat sini. Thank you so much. Patek? Sarawak kat sini. Kami di Kuching. Kami kerja di Contingent Headquarters Jalan Badruddin Cia. Kami kerja di Sinun 5 tahun. Nasib si dah kahwin dengan orang Sarawak Sinun. Orang Sarawaknya pun si suka orang Malaya. Betul sih? Bukan dia bah. Si kira orang Melaya kah, orang Sabah kah, orang Sarawak kah, semua rakyat Malaysia. Kita kan sama. Anang berkenyak tuan. Sabar. Okey lah. Itu cakap Iban lah last tu. Cakap Iban. Okay, Iban lagi lah langsung tak faham, tak erti. And Sarawak is a very nice place. I like it there very much. I like the place, I like the people. Nice place. Dan another favorite place Abah adalah Kelantan. I love Kelantan. I love it there because the people there are very soft spoken. Soft spoken. Macam kita orang lelaki kan, bila kita pergi, kalau kita pergi warung kan, kalau pergi dekat sini-sini ke, kalau kat Muar ke, kat Melaka kan. Minum apa bang? Yang datang tanya tuan. Minum? Yang itu kan. Orang Melaka, Muar memang garang, memang kasar. Kan? Tapi kalau dekat Kelantan tak nak. Abang biasa pergi tu, ingat nak pergi minum TO je dekat warung kan. Bila pergi duduk je, datang orang tanya tu, minum apa be? Milo. Lagi pada TO jadi Milo dah. Terus mahal sikit tak? Tu ada orang tanya. Ada orang tanya tu, Penang dekat balai mana uncle? Penang Abah pernah ke? Penang tak pernah lagi, belum pernah kerja di Pulau Pinang, di Tanjung. Dia ke? Jadi Abah ni kerja di Balin. Abah kerja di Balin Kedah.
Tapi taklah lama sangat. Bapak Di Balin setahun. Balin setahun. Dia Setahun je. tahun je. Tapi boleh cakap utara. Utara pun ada macam dialek-dialek Oh. lagi. Kalau Atta di Perak ni Yes. Attanya lain. Kalau di Penang Lain. Tapi di Kedah ni, yang beauty of Baling is, orang Baling, dia tak cakap logat utara macam di Kedah. Lain. Lain. Dia dekat Sebagai dengan contoh, Perak. dia cakap kombinasi nak. Dia ada Siam sikit, ada Kelantan dengan macam-macam. Oh ya? Kalau contoh lah kan, kalau contoh dia, kalau orang Kedah kata air, dia kata apa? Ayak. Air apa? Air. Tapi kalau orang Baling dia cakap A. A, B, C, D, E. Dia cakap A je. Oh. Kan? Lain. Atau orang Perak kata air, ayo. 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 Kan? I was born in Perak kan, tapi I was basically brought up in Johor kan. I was born in Perak. Tapi Perak Perak lah. memang mana pun tak reti cakap Perak. Kalau orang cakap Kelantan, belakang tangan. Hello. Yes. Besar kat Kelantan. I Kan? think I love it kan, because it's so, I'm so blessed sebab abah kerja banyak-banyak pindah randah. So kita pun banyak-banyak pindah dan banyak-banyak belajar benda. One thing it's best. Macam tu. Jadi kita belajar lah kan. That's one thing yang really good. One thing about you lah kan, because you like to learn the same time. So belajar lah. Kalau macam mak, kita pindah lah mana-mana pun susah mak nak belajar bahasa pun. Kan? The interest is not there. The interest. Yeah. Keminatan tu tidak ada. Wow, keminatan. Macam abah, macam abah, I need it. Abah perlu. Pasal sebagai polis, bila kita nak berjumpa dengan orang ramai, sesuatu daerah tu, kita gunakan bahasa dia orang akan jadi lebih mesra, senang diterima, you know. That is why. Pasal kalau pergi Kelantan, kalau kita pergi tanya, pakcik, jalan sekian-sekian tu dekat mana? Jadi dia macam tengok macam kurang sikit kan. So pakcik, nu benar anyo sikit deh. Jalan kau tu ni mana jadi lain sikit. Betul. Macam tu. Dia go kan bila Walaupun you dia go tu lain. lain. Gitu. But I do miss Kelantan. Aduh. I think that's the longest time I spent my childhood at pun kan dekat Kelantan. Masa tu abah pun lama gila kadang tak balik kat rumah, you know, because you were dalam hutan ke, dekat Golok ke, I mean jaga border, you know. It was really, really nice experience, I think. Best gila. Ada banyak juga yang kat sini ada lah abah punya kawan tadi, Puan Jun Kasbula. Ada? Oh yang tu Ada ke? yang abah Jun Kasbula. Abah punya binatang ni apa yang tulis-tulis ni dia tak jalan-jalan lah. Oh iya ke? Abang kena tolak sampai last kali abah? Abang kena tolak last kali baru dia akan auto jalan. Sebab bila when you stop one point, dia will not go back. Nak nangis ke tu Nana? Tak adalah. I think there's something wrong with my eyes. I think it's like second time my eyes like macam irritation. Banyaknya abah punya ni tak ni nak. Ni ha. No wonder lah abang tak nampak tadi. Soalan. Surya nanya, abah apa khabar? Alhamdulillah khabar baik. Mami pun ada. Hello Mami. Heidi. It's good to see you. No, you see me. I don't see you. I tak nampak you. Okay, nanti kita boleh buat video call Itulah, it's been a Fun while. juga macam ni. Yeah, it's been a while. We should get together kan. Surya Mirzah ni siapa Surya lah. Abah apa khabar? Selalu kalau Nananya event mesti dia ada. Birthday Akif pun ada ya, datang. fan. Yes. Yelah. Okay. Dah tak jalan ni lah. Tak jalan dah. Tak ada orang komen itu. Okay lah. Okay. Alright. Thank you so much So guys that's for it, Abang. watching. Next session kita akan
Next Ada week. banyak option lah. Kalau nak cakap pasal law, we're gonna talk more about sexual harassment. Lebih kepada law kepada macam mana wanita boleh gunakan. One of it. Yang kedua, kita akan lebih bercerita mengenai lebih kepada motivational punya talk, lebih kepada macam mana to build confidence, how to gain your self-respect, self-love, how to benda-benda lah yang memotivasikan diri, how to keep positive thinking all the time to get the right mindset dan sebagainya. Dan juga ada lagi juga sesi kita yang lain, kita akan buat lebih kepada sharing stories, your experience. Ceritalah macam tadi kita cerita. I think people do enjoy because for me masa Nana dekat Lamin F, apa abang rasa exactly in that time, Nana pun tak tahu masa tu because I was not there. So benda-benda macam tu pun I think it's a good sharing stories untuk semua orang, and I think I love it as well. After all kita dekat MCO pun tak ada apa nak buat. Kan Abah, satu lagi perkara yang Abah rasa bermanfaat kita boleh buat ni selain daripada kita berkebun, kita ambil masa untuk baca. Betul. Read books. Kalau tak ada physical books, you e-books. Kan. Learn new trade, belajar benda-benda baru. Right. Kan Abah tanam pokok ni sebenarnya Abah tak tahu apa, Abah belajar dekat YouTube. Semalam Abah buat plumbing. Abah pasal plumbing apa ni rosak. So Abah cakap I will try to do it. Abah buat, Abah pergi beli barang, spare part apa semua, tukar kepala pipe yang tu, tapi dia leaking. Atau Abah cakap what is wrong? Kan apa ni, Abah pakai tape yang putih tu kan untuk connect tu. Washer, tak ada washer. Dia tak pakai washer nak. Lepas tu Abah pergi kat YouTube, Abah tengok macam nak pasang Teflon tape tu. Oh, rupanya Teflon tape tu dia nak kena ikut dia punya thread benang tu. Kalau you buat macam ni, thread benang tu macam ni, jadi dia akan leak. So, I've learned something new. Tak rugi belajar. Learn something new. It's good to learn. Kerana ilmu tu it will last you a lifetime. Kan, kalau kita beli kereta, after like 5 years kita nak tukar, habis. Tapi kalau ilmu, kita akan ada sentiasa dengan kita. Betul. So, selamat berpuasa semua. Siapa ni? Hai Mahzan ni, siapa ni? Brian. Dia macam Brian. Macam orang Olo. Mak buat apa tu? Yang ni belajar organik. Mak decorate rumah. Dia bubuh wallpaper. Dan rumah ni nampak dah macam baru. Mak dia minat dekat situ. Dia more like seni punya kerja. Your McDonald's for buka. Okay. Say hello to Atuk. Mak saya pun belajar dari. Where is Akib? Hi, Atuk. Hello. Hi, how are you? Why your hair is white? Right. Do I look nice Mommy's hair. with white hair? Or do you prefer the black hair? I will see you with black hair. No doubt, no problem. Atuk will keep it white, all white. Okay. Love you, Dilatin. Bye bye. Dah tak ada filter, Alright. dah hilang filter. Okay, baik. Akib tidur. Tadi lepas sahur, subuh, tak nak tidur. Now dah tidur bungkang, malam nak tidur pukul berapa? Raja risau. Kenapa Abah? Macam kecil. Abah tengok filter. Oh, okay. Masa kerja MBF dulu, Derek pernah cakap jangan main-main dengan dia. Brother-in-law dia polis. Rupanya Abah Nana. Oh, Pak Ucu. Siapa tu? Entah. Dia mungkin kerja dengan Pak Ucu dulu kot. Pak Ucu dulu kan kerja tu. Wah, what do you do? Altia, can you please help Mommy? Can you please take the charger from the upstairs with the extension as well? Okay? Quick lah. Oh, faster. Ayo, minta tolong pun tak boleh. Okay nah, Abang rasa that is all. Thank you so much for
sharing today, Abah. No problem. I like it. I like it. Awak tengah cuba filter ni pula nampak. Alamak, So, lambat lah Abah. Tadi tak Thank you for having me, and InsyaAllah pada viewers yang lain kita akan buat lagi. Kita mungkin Nana kita boleh alternate berkenaan dengan undang-undang satu sesi, and then lain kalinya kita buat pula on motivasi, or maybe kita boleh buat sembang santai without any topic at all. Ya, boleh. Kan? Boleh. InsyaAllah. Because So, kadang-kadang bila kita sembang macam tu je, dia escalate tu topik pun nanti. Seronok pula main ni ha. Mak masak apa ni, Bah? Okay. Hari ni mak masak special. Wow. Kari kambing. Kari kambing. Tak tahulah nak masak apa. So, sebelum Abah mengundur diri, Abah ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih pada Nana, terima kasih pada viewers yang ada tadi. Salah silap, minta maaf. Dan selamat berpuasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali. Abah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah tak nak jumpa ni? Ani mana Ani? Ani, bapak panggil. Ani. Kemari Ani. Ani ni nak Ani. pergi jumpa dengan kakak dia. Nak pergi jumpa kakak dia ni nak cakap. Apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ani. Apa kabar? Baik Pak. Ya. Wah, kelihatannya udah gemuk ni. Malu Pak. Dah Pak. Bulan puasa lagi gemuk. Gede. Cukup Iyalah. makan duduk rumah ni. Okey lah, nak mobile lah main pula dengan ni. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Bah. Assalamualaikum. Dah macam mana? Waalaikumsalam. Nak salam dengan Brian apa semua ya. Will do. Selamat. Selamat. Thank you. Senyap je mak tu. Sibuk dia buat kerja. Nanti kita Alright then, bye-bye. nanti kita video call Alright. Thank you Na. Keep up the good work. Bye bye. Love you. Love you. Itulah dia tadi sesi dengan bapak saya. I think it's gonna be a something that I'm gonna do more often. Kalau korang tengok macam mana I always have that positive vibe, macam mana aku suka cakap, how I love doing what I'm doing. Doing what I'm doing apa? Why I love doing what I'm doing, sharing, berkongsi, tolong orang, semuanya daripada bapak saya. He taught me to be useful. He taught me to be someone yang membawa manfaat kepada orang lain, yang tak pernah lokek, yang always find time untuk jadi orang yang berguna kepada orang lain. That's what I learned from my dad. So I think kalau benda tu sampai direct daripada dia pun I think I can best. So that's why I think this is the first session dan kita secara officially saya live dengan bapak saya. Siapa yang baru tengok mungkin tak sempat nak tengok tadi, kita serious sikit, kita cerita pasal serious things, kita cerita pasal law, pasal undang-undang hak mempertahankan diri yang boleh mengakibatkan kematian. Macam mana hak-hak kita tadi, kalau siapa yang ambil notes, you should know your rights dekat negara kita ni. Bolehkah kita bunuh orang kalau kita nak protect ourselves dan sebagainya. So siapa yang tak tengok lagi boleh tengok balik rerun live ni on how hak mempertahankan diri, and after that kita cerita pasal mana-mana yang ringan-ringan. Okay, baiklah. Hi Lalan, thank you so much. Yeah. Hi Abah. So yeah, a bit sad tak dapat balik raya tahun ni, but it's okay. Kita ada technology, so I think my dad's gonna be with me quite often now. Kita akan do live, kita akan mencuba sehabis baik to share as much as we can dan help as many people as we could. Gitu. Alright, thank you so much guys for watching. Kita jumpa lagi. Aku tengah fikir nak makan apa ni. Aku rasa macam Afia tadi nak makan McDonald lah. Aku rasa macam makan McDonald juga.
Kan? Tahulah nak makan apa kan. Okay lah. Bye. Assalamualaikum.